Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbincangan kisah para sahabat. Hari ini insya-Allah kita masuk kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak seorang pun atau muka surat berapa tu 69 mana tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami melainkan kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa yang sangat besar. Allah akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat daripada harta seseorang seperti aku mengambil manfaat daripada harta Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengangkat seorang kekasih, manakala aku boleh ambil seorang sebagai khalil aku, teman rapat aku, pasti Sayyidina Abu Bakar lah yang aku jadikan sebagai khalil. Tapi dalam riwayat lain, sebab Allah itu sudah menjadi khalil aku, jadi aku tidak ambil lah Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya ni hadis ni Rasulullah menggambarkan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni dia ni dulu seorang yang kaya. Dia saudagar dia ni. Sebab perniagaan utama dia lah perniagaan, kalau ni kat tekstil lah kita kata. Perniagaan kain dia tu dia hantar sampai keluar negara. Sampai ke Syam, ke Basrah. Kaya dia ni. Tetapi akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan anak-anak dia tidak dapat mewarisi harta pusaka dia. Sebab apa? Sebab habis harta dia kerana agama. Tu. Siapa habis harta kira lah. Ini kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Baik, tu kata-kata Nabi SAW.
Jadi hadis Nabi ini mengisyaratkan bahawa harta Sayyidina Abu Bakar ni banyak dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan Islam itu. Baik, seterusnya kita pergi pada muka surat 70 tu. Itu sebagai mukaddimah lah kepada kisah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Sayyidina Abu Bakar ni adalah seorang lelaki yang memiliki kedudukan yang sangat agung, darjat yang tinggi, beribadat pada Allah dengan betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah, dan dia memberikan seluruh harta dia untuk perjuangan Islam. Ini Sayyidina Abu Bakar. Jarang sebenarnya orang kita sebut Sayyidina Abu Bakar ni kaya nak, jarang. Dia sebut siapa ni Abdul Rahman, sebenarnya ramai sahabat yang kaya. Sayyidina Abu Bakar ni antara yang kaya. Memang dia kaya. Sebab tu kalau kita tengok dalam peperangan, dia tak pernah mengambil harta kerajaan untuk peperangan. Di zaman Mekah dia lah bantu Nabi. Nabi nak pergi nak hijrah, dia sediakan 6 bulan dia bela dia unta tu. Kemudian bila Nabi kahwin, dia bagi duit yang banyaklah kepada Nabi. Ni Sayyidina Abu Bakar tu zaman Makkiyah. Baik, Sayyidina Abu Bakar ni dia menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masyarakat menolak baginda. Beliau beriman kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ramai mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membenarkan Rasulullah ketika masyarakat mendustakan Rasulullah. Tidak sedikit daripada anak-anak orang Islam yang tidak mengetahui jasa besar Sayyidina Abu Bakar, sehingga mereka, ni anak terjemuh berdasar pada Arab, sehingga mereka tidak memberikan hak yang sepatut pada Sayyidina Abu Bakar. Ni anak terjemuh ni dalam konteks mana orang Islam kita. Syiah tu tak sekira lah. Jadi kalau terjemah menzalimi tu, dia sebenarnya agak tidak tepat lah. Sehingga dia tidak beri hak. Orang kita sekali kalau kita tanya Sayyidina Abu Bakar, semua tahu sahabat Rasulullah. Setara mana dia tahu? Sebab tidak pernah dia baca sejarah Sayyidina Abu Bakar. Ni panjang kat lah sebut sini. Kalau dalam kitab lain ada setebal ni lah, Sayyidina Abu Bakar saja. Cerita sirah Sayyidina Abu Bakar saja setebal kitab ni. Dr. Ali As-Sallabi dia ada tulis Sayyidina Umar Abqariyatu Umar bin Al-Khattab, kecerdikan Sayyidina Umar setebal ni juga. Kalau kita baca tu lagi lah luah. Jadi tidak sedikit daripada anak-anak orang Islam ni yang tidak tahu jasa. Maknanya ramai yang tidak tahu kedudukan Sayyidina Abu Bakar dalam konteks hubungan hidup dia dengan agama. Akhir sekali mereka tidak memberikan hak yang sepatutnya Sayyidina Abu Bakar dapat. Dia tidak menghargai, bahkan kadang-kadang meremehkan kedudukan Sayyidina Abu Bakar yang mulia. Tidak menghargainya dengan sebenar-benar penghargaan. Jadi kadang-kadang tidak tahu tentang Sayyidina Abu Bakar ni bukan orang awam biasa pun. Kadang-kadang orang-orang yang khusus, pemimpin-pemimpin masyarakat, ahli-ahli agama pun tak tahu. Kadang-kadang khatib pun tak tahu. Khatib pun tak tahu. Orang-orang yang memberi ceramah agama di kalangan penasihat, pernah dipanggil wa'az tu, khatib pun tak tahu. Para pendakwah juga setengah tu tak tahu. Penulis pun kadang-kadang tak tahu. Sebab apa? Sebab kalau kita bercakap dalam konteks kita lah ni, kalau di Kelantan kita, di Malaysia kita ni, antara sukatan pelajaran masyarakat yang paling tidak diminati sirah. Apatah lagi sirah sahabat. Dia anggap warga dia. Dia tak nampak kepentingan tu. Itu masalah. Tidak menjadi satu subjek yang dianggap penting untuk dipelajari. Boleh jadi perkara itu, fenomena itu berlaku, boleh jadi kerana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang besar yang berada di sisi orang yang lebih besar. Sebab kedudukan dia ni tinggi, jadi kadang-kadang orang awam biasa ni tak kenal dia. Boleh jadilah orang yang mulia berada di sisi orang yang lebih mulia, maka kebesaran, kedudukan dan darjat
Sayyidina Abu Bakar menutupi kebesaran, kedudukan dan darjat. Apa ni? Kedudukan, sebab dia duduk rapat Rasulullah, jadi orang tak nampak, dia nampak Rasulullah saja. Gitu. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni, kalau kita akhir datang kita nampak lah, dia ni kira-kira pendamping Rasulullah lebih daripada sahabat lain. Banyak kita akan jumpa dalam inilah perbincangan ni. Kalau Rasulullah nak tahu, Rasulullah tanya sahabat-sahabat lain, lepas tu tanya Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah terima pendapat Sayyidina Abu Bakar. Jadi boleh jadi kerana Sayyidina Abu Bakar ni duduk dengan Rasulullah sama, maka orang tak nampak dia, nampak Nabi lah. Tak nampak dia. Boleh jadi begitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni adalah salah seorang sahabat terbaik, dan dialah lelaki pertama yang beriman. Ini menurut pendapat yang sahih. Kalau di kalangan hak tidak keluarga Rasulullah, tidak Bani Hashim lah, dialah orang lelaki yang mula-mula sekali. Kalau di kalangan Bani Hashim, Sayyidina Ali lah. Dia adalah seorang lelaki yang jika imannya ditimbang dengan iman umat seluruhnya, maka keimanan Sayyidina Abu Bakar tu lebih berat lagi. Ini ada hadis khususnya. Dan dia adalah seorang yang bersih hati, pemalu, tegas, namun pengasih, seorang saudagar yang mulia. Kalau akhirat kita akan jumpa perumahan dia ni, dia duduk, kalau di Mekah dia duduk di kawasan perumahan orang elit lah, di kawasan perumahan Khadijah, orang-orang kaya Mekah, dia duduk di kawasan. Sebab tu dia pengaruh pemikiran dia tu dalam bab niaga ni, peringkat antarabangsa lah. Itu memang ada disebut. Mana zaman tu orang hak jenis ahli-ahli korporat, dia duduk di kawasan perumahan dia. Supaya kita learn ni. Kalau tidak di Kelantan, dia kadang-kadang rumah ni nak duduk rumah pukul 1 juta lebih belaka. Hak duduk situ bukan sembarangan orang lah. Sehingga hak Grab tak boleh masuk situ. Maknanya dia kena tubik ambil, sebab anda pergi kuliah kawasan tu. Jadi bapak Grab duduk beratur tuan rumah kena ambil, dia tak pernah masuk. Syarat dia gitu. Pagar dia ni 3 kali anak tinggi. Ada satu tempat baru siap tu. Tu dia rumah dia 1 juta lebih lah. Dia ni duduk di kawasan tu lah. Sebab tu dia ni terlibat dengan perniagaan ni dalam skala yang besar lah, bukan sekadar kecil-kecil lah, tidak. Dia ni adalah seorang saudagar yang mulia, pemilik fitrah yang benar, yang mustaqim. Dia ni tak minum arak, tak pernah pun minum arak, tak pernah pun sujud atau memuliakan berhala, dan dia bersih daripada nada-nada jahiliyah dan juga kegelapan fitrah itu. Fitrah dia bersih, tidak tercemar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni terus masuk Islam dengan penuh keyakinan. Itu adalah kerana para pemilik fitrah yang lurus tidak akan pernah bimbang menerima kebaikan yang diserukan kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak segera menerima Islam sementara dia telah berkawan rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak baginda belum lagi dilantik menjadi nabi dan rasul. Dia mengetahui tentang sifat nabi, watak nabi, dari segi kejujuran, amanah, kebaikan, tabiat mulia, akhlak mulia, dia tahu. Kalau kita kecek Kelantan duk main gurah sekali, tu dia ni. Sebab dia daripada kecil, dia sayang masa kecil, masa sebelum sekolah lagi tu kata, masa budak-budak lagi, dia ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia mengetahui bahawa Nabi ni tidak pernah berdusta kepada manusia. Sebab tu kita tak jumpa, kalau kita baca sejarah lah, tak pernah orang kafir guna orang hak duduk dengan mung tu Muhammad penipu-penipu belaka. Tak boleh nak kata. Dalam Nabi Muhammad ni alami, orang hak duduk dekat-dekat, rapat-rapat, semua orang bersih peribadi. Tak boleh nak guna. Tak boleh nak guna lah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni kan, kalau orang-orang politik, kadang-kadang hak duduk di sekitar dia tu, ramai orang yang sudah terpalit dengan kita kata isu-isu tertentu. Nabi ni tak. Sebab itulah ulama kita kata bahawa Allah pilih dah. Allah pilih, kita bincang dah hadis sebelum ni. Allah pilih dah. Bukan kata berlaku secara kebetulan, tidak. Lantas mana mungkin baginda berani berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala?
Oleh itu ketika dia diajak kepada Allah supaya beriman kepada Allah, bila Nabi ajak dia, Sayyidina Bakar dia kata, ni dia cerita selepas tu lah, mana pernah Nabi saran tawar kepada dia Islam ni, dalam hati dia kata Muhammad ni tak pernah dia bohong, tak pernah dia pelawak. Dia pada kecil lagi kita berkahwin, tak pernah pelawak. Sebab itulah dia terus bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad ni adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian dia memberikan tangannya kepada Nabi untuk membai'ah beliau. Jadilah tangan pertama. Jadi tangan Sayyidina Bakar lah tangan pertama yang dihulurkan kepada Nabi untuk bai'ah di atas syahadah itu. Memang kalau kita tengok dalam kitab, dia tidak ambil masa walaupun satu saat pun. Kalau Sayyidina Ali dia ambil juga, tapi dalam hari yang sama. Misalnya kita kata kalau ajak pagi lepas zuhur baru berimeh, itu Sayyidina Ali. Tidak selalu. Nabi ni tidak selalu. Tidak bertangguh. Kalimah-kalimah berikut memaparkan, di bawah ni lah kenyataan-kenyataan yang dibentangkan di bawah ni, memaparkan satu, kita kata, nukilan ringkas daripada keutamaan-keutamaan dan suri teladan yang telah dia catatkan dalam lembaran sejarah. Ni kita boleh tengok bagaimana keberadaan Sayyidina Abu Bakar ni dalam konteks dia ni seorang yang bila diajak kepada agama dia tidak bertangguh, dan kepribadian dia walaupun pada waktu itu tidak Islam lagi, tak ada Nabi, tak jadi Nabi lagi, tetapi kehidupan dia itu sudah selaras dengan agama. Sebab tu kalau kita tengok Sayyidina Bakar ni antara pelik dia lah. Sayyidina Umar ada juga itu kepada berhala ada. Bila dia lapar dia makan berhala dia. Ada disebut dia sesak kan, dia minta juga. Ada berlaku pada Sayyidina Umar dalam riwayat. Tapi Sayyidina Bakar ni tak. Sebab itulah bila dia masuk Islam tak ada beza banyak hidup dia. Sebab sebelum dia masuk Islam, Sayyidina Bakar ni hidup dia sudah terarah ke arah yang betul dah. Jadi bila dia masuk Islam tak banyak perubahan. Tapi dia ni Syiah kata penipu yang paling hebat. Dia mati dalam keadaan berhala kecil saiz ibu jari ni tergantung di dada dia. Dia ni antara bapak takiyah lah, kalau mengikut Syiah. Berat dia pada Sayyidina Bakar ni. Baik, cuba kita tengok siapakah Abu Bakar As-Siddiq ni radhiyallahu anhu. Anak dia disebut As-Siddiqah. Dia ni disebut As-Siddiq. Nama penuh Sayyidina Bakar ni adalah Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi At-Taimi. Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Abu Bakar tu kunyah lah. Sebab tu kena ingat lah, kita bincang dah di mukaddimah dulu. Bila kita kecek membicarakan tentang sirah sahabat ni, tentang nama-nama ni dia akan guna sama ada nama khas. Kalau nama khas Sayyidina Bakar ni dia panggil alamiah Abdullah lah, alamiah nama khas dia. Kunyah dia Abu Bakar. As-Siddiq tu dia panggil laqab. Tu. Jadi kunyah dia Abu Bakar As-Siddiq tu, laqab dia bin Abi Quhafah ataupun disebut Ibnu Abi Quhafah. Dia dilahirkan di Mina. Dan nasabnya berjumpa dengan sanak nasab keturunan Nabi pada datuk Nabi yang bernama Murrah. Murrah tu Murrah bin Ka'ab. Di Murrah tu situ bertemu nasab keturunan Nabi dengan dia. Di zaman jahiliyah dia berkahwin dengan dua orang perempuan iaitu Qutailah binti Abdul Uzza dan Ruman bin Amir. Sedangkan selepas dia masuk Islam, dia berkahwin dengan dua wanita iaitu Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Sayyidina Bakar ni adalah suri teladan. Masa zaman jahiliyah pun sudah jadi suri teladan dah. Selepas dia masuk Islam. Masa zaman jahiliyah tu kita sudah boleh ambil panduan, boleh ambil orang panggil sebagai suri teladan. Zaman jahiliyah ni. Masa dia tak masuk Islam lagi. Baik, As-Siddiq adalah teladan di dalam segala aspek kehidupan, sehingga pada masa zaman jahiliyah sekalipun sudah boleh buat contoh dah dia ni. Nak ayatnya fitrah dia bersih.
Ya. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama kita yang bicara tentang dia ni, kadang-kadang setengah tu sambil duk baca tu minta, ya Allah, berilah aku boleh lihat wajah Sayyidina Abu Bakar dalam mimpi pun tak apa. Ya, sebab dia nampak Sayyidina Abu Bakar ni tak ada. Seorang sahabat yang paling hebat lah. Ya. Maka jangan hairanlah kalau setelah dia masuk Islam dia adalah orang terbaik setelah Rasulullah. Hak ni boleh kata tak ada khilaf ulama. Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu faquha, atas wazan karuma lah kalau belajar bahasa Arab. Faquha faquhu, karuma karumu. Sebaik-baik kamu pada masa jahiliyah ialah sebaik-baik kamu pada masa Islam bila dia faham agama. Makna di kalangan kamu yang sudah cemerlang hidup dia di zaman jahiliyah, kalau dia masuk Islam dan dia faham Islam tu apa, orang ni juga akan jadi khiyar, terpilih dalam Islam. Terbukti sungguhlah. Hadis ni akan datang bila bincang tentang Abu Sufyan. Hadis ni ulama sebut. Bukan untuk Sayyidina Abu Bakar saja, Abu Sufyan. Hadis ni juga sahabat ulama kita baca. Tengok Abu Sufyan bila dia masuk Islam dia jadi lagu mana? Tidak ada tercorok orang pun tak kenal dia pun hidup dalam keadaan hina, dalam keadaan biasa sepanjang. Sebab dia ni pemimpin nombor 3, setengah ulama kata di kalangan pemimpin jahiliyah, orang nombor 3. Dia ni Abu Sufyan bila masuk Islam dia jadi ketua tentera. Ada setengah riwayat walaupun setengah ulama pertikaian dia minta nak jadi ketua perang. Makna nak mati syahid. Dan dia ni adalah salah seorang, Abu Sufyan tu salah seorang yang menangis kerana tak mati. Tak cakap apa tak mati. Siapa buta kedua-dua belah mata. Menangis atas katil, sedia tidur menangis. Bukan menangis sedih lah sebab sahabat gugu dia ni tua-tua mati syahid, dia ada. Padahal dia ni ketua perang. Dia ni itu maksudnya khiyarukum fil jahiliyah. Jadi maknanya hadis ni Nabi cuba nak fahamkan kepada masyarakat kafir, kamu tak usah pusing lah kalau kamu masuk Islam, tak jatuh kedudukan kamu tetap akan berada di atas sebab kamu cerdik. Orang cerdik bila masuk Islam lebih menonjol lagi. Sebab anak-anak kita lah hak cerdik tiba-tiba mengaji agama, hebat dia. Sebab pondok dulu hak Tok Wamo tak sih dah bawa pergi pondok. Tu mau pakat tangan tu. Habis gering tak lagi dah anak dia. Paling tak pakar dia atas pondok. Sebab tu jadi masalah tu. Hak cerdik-cerdik takut lain berlaku. Tapi kalau hak cerdik-cerdik kita bui pendidikan agama, ngapa aku ajak kecil? Dia lebih daripada orang lain. Ini yang dimasukkan dalam hadis. Jadi kamu tak serusi. Sebab gini, antara sebab Nabi sebut ni sebab setengah-setengah orang kafir dia kata kalau kita masuk Islam takut kita ni jadi pengikut, tidak jadi pemimpin, tidak jadi orang diikuti. Kita zaman jahiliah kita diikuti, kita ada pengikut, ada pengaruh. Tiba-tiba bila masuk Islam tercorok. Tidak gitu. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, Abu Bakar ni adalah seorang lelaki yang disukai dan disayangi, dicintai oleh masyarakatnya, oleh kaum dia. Dia adalah orang Quraisy yang paling tahu tentang nasab Quran. Ini kelebihan dia. Dia ni di kalangan masyarakat Mekah pun dia ni jadi rujuk ke dalam bab nak tahu keturunan orang Arab. Sebab tu Aisyah mahir ilmu ni, sebab dia terima ilmu ni daripada ayah dia. Sebab tu Aisyah ni salah satu kepakaran dia lah ilmul ansab, ilmu tentang keturunan orang Arab. Sebab tu Nabi bila sahabat Nabi nak bersyair, nak kutuk orang-orang kafir sebagai nak jawab balas pada orang kafir yang kutuk keturunan Rasulullah, bila nak jawab balik Nabi suruh rujuk pada Sayyidina Abu Bakar dulu. Nama-nama yang nak guna dalam syair nak kutuk kafir Quraisy ni, nama tu kena tanya Sayyidina Abu Bakar dulu. Nama takut kena pokok kita kan. Sebab dia ingat. Ana baca dah ni, ana baca dah dalam kitab lain. Sayyidina Abu Bakar ni ingat dia luar biasa. Dia ingat, Allah bui ingat dia tu kuat sehingga dia boleh ingat nama orang Arab, keturunan dia boleh sebut zaman jahiliah. Ingat mudah ke? Kita ayah kita sekat tu yang ketiga, yang keempat, tu yang kelima tu lengo tak tahu berapa tu. Ana boleh sebut Syamsuddin bin Abdul Rahman bin Ja'far bin Tayyib bin Uthman, sekat tu dia.
Lepas tu tak tahu lah. Sebab Tayyib tu pun dia asal di Fatanidah tu, mengikut orang itu. Tapi tak ada nak sebut orang Arab ni rapat jik ni. Siapa Adnan ni boleh sebut. Tu. Sebab apa? Sebab itu budaya bangsa dia. Kita tak gitu. Sayyidina Abu Bakar ni adalah orang Quraisy yang paling mengenali Quraisy. Quraisy ni adalah antara kabilah Arab yang ternama. Sehingga Nabi suruh tulis. Kalau nak tulis Quran mesti kena tulis dalam logat Quraisy, lahjah Quraisy. Sayyidina Abu Bakar ni adalah orang yang paling mengenali kebaikan dan juga kekurangan. Ana terjemah kekurangan berdasar pada Arab dia, dan kekurangan pokok Quraisy. Dia tahu Quraisy ni lemah mana, lebih mana, dia tahu. Dia adalah lelaki pemilik akhlak yang baik. Para pembesar Quraisy mendatanginya dan menyukainya kerana ilmu dan perniagaannya dan juga kepandaian dia dalam dia panggil husnul mujamalah. Nak terjemah husnul mujamalah ni hadirat, maksudnya begini. Mana seseorang bila dia berhadapan dengan siapa sahaja pun dia boleh berinteraksi dengan baik, bahasa dia. Jadi tidak kekok kata-kata. Dengan orang, kalau dia nak buat urusan perniagaan, dia reti cara bahasa perniagaan. Ni kelebihan dia. Kalau nak kecek dengan orang ni, dia tahu lagu mana. Orang letak depan. Dan dia ni adalah qadi untuk kes jenayah berat. Saya nawarkan. Kalau kes kecil-kecil ni orang lain, tapi kalau kes jenayah berat, dialah yang buat, yang diminta menjadi hakim. Ni. Kita tak tahu tu. Ni peranan saya nawarkan ni zaman jahiliah. Sebab tu bila dia masuk Islam ke, gempar Mekah pada waktu itu. Bila saya nak wakar, masa terkejut habis orang. Baik. Jadi orang-orang yang ni kalangan dari kabilah dia lah, pokok Quraisy jugalah, yang dia percaya dan berkawan dengan dia ajak kepada Islam. Saya nak wakar. Makna ni dia ni bila dia masuk Islam, dia tidak duduk saja, terus dia jadi pendakwah. Siapa dia hak mula-mula menjadi mad'u dia nya adalah kawan-kawan rapat dia. Hak dia boleh kecek. Itu cara dia. Baik. Jadi Abu Bakar ni mengharamkan arak ke atas dirinya pada zaman jahiliyah. Ini antara contoh sahabat Nabi yang tak pernah minum arak di zaman jahiliyah. Sayyidina Ali pun begitu juga. Akan datanglah kita bincang tu. Baik. Dia tidak pernah meminum arak, walaupun sekali seteguk pun tak pernah. Tak pernah arak tu masuk ni dalam mulut dia, tak pernah. Tidak pada masa jahiliah, apatah lagi setelah dia masuk Islam. Ni satu cerita lah. Dia kata pada suatu hari ni orang panggil latar belakang, kenapa dia rasa arak ni jejak, arak ni tak sesuai dengan manusia yang tinggi budi, hati budi tu tinggi, tak sesuai. Pada suatu hari dia lalu ataupun kalau tengok dalam Arab tu, mana dia selisih dengan seorang laki-laki yang sedang mabuk. Dia tembung selisih gitu dalam perjalanan di Mekah lah. Mana orang lelaki yang mabuk ni ni anak sebut gini lah mudah. Sebelah tangan dia tu pegang batang, sebelah tu dia setuh kemaluan. Lepas tu dia cium-cium tangan dia setuh kemaluan tu. Dalam keadaan terhuyung hayang gitu. Tu. Dia cium bau busuk tangan dia, dia setuh kemaluan dia. Jadi saya nak bakal tengok, Allah huduh lah perangan apa. Tak ada maruah tu lagu tu. Cabai pak lu akhir lagu tu. Dia tak sebut tu, waktu tambahan penterjemah. Jadi dia tengah-tengah dia khalayak lah. Dia kata huduh nampak dia punya gambaran tu. Dia kata tak malak. Dah lah botol arak dia tangan dia pegang kemaluan, lepas tu dia cium-cium tangan pula lepas tu. Tu gambar tu dia tengok sendiri. Dia kata memang tak sesuai. Memang tak sesuai. Sebab tu dia benci pada arak. Dan Sayyidina Abu Bakar ni terkenal sebagai salah seorang sahabat yang tidak pernah sujud kepada berhala walaupun sekali. Sayyidina Abu Bakar masa dia masuk Islam, lepas dia masuk Islam, dia sebut cerita dia kepada khalayak sahabat. Gapo dia kata? Dia kata, aku ni tak pernah, ana terjemah gini, aku ni tak pernah merendahkan kepala aku kepada berhala. Tu lebih-lebih sesuai lagi terjemahan.
Nak sapa peringkat sujud tu jauh nak lah. Menundukkan kepala untuk memuliakan berhala pun aku tak pernah buat begitu. Sah kau sujud. Tu hak sebenarnya terjemah dia. Ketika usia aku sudah mendekati balik, dalam istilah itu dia panggil sinul murahaqah. Sinul murahaqah ni adalah kalau kita perhatikan anak-anak kita bila dia nak sapa umur tu tak, suara berubah. Tu dia panggil peringkat sinul murahaqah. Nak berubah daripada alam balik nak naik pada alam balik, dia panggil sinul murahaqah. Mana aku setelah aku nak menginjak ke kita kata zaman balik, sebab dia tak pernah pergi. Kalau kita lah ni jak budak kita tak boleh pergi masjid, ayah dia bawa mari masjid, seolah-olah begitulah. Jadi anak-anak orang lain tak pakat pergi dalam rumah berhala, pergi duduk tunduk pada berhala, duduk cium, duduk gosok berhala. Dia tak ajin gitu, sehingga ayah dia rasa pusing. Pernah ayah dia cerita lah, pernah ayah aku Abu Quhafah membawa aku ke sebuah makbad, tempat ibadat, ada berhala lah dalam tu. Jadi dalam tu ada berhala. Jadi setengah ulama kata hak ni rumah ibadat ni khusus ayah dia. Supaya kita kat Masjidul Bait lah. Dia ada tempat ibadat khusus. Jadi berhala hak milik peribadi dia. Lalu dia kata kepada aku, ayah aku kata kepada aku, ini adalah Tuhan-Tuhanmu yang maha tinggi lagi maha mulia. Dia kata gitu. Lalu dia suruh aku duduk situ, mana etikah lah situ. Dia pun tinggal, dia pun pergi keluar daripada tempat ibadat. Aku duduk sore situ. Aku pun mula menghampiri sebuah berhala yang besar. Lalu aku kata kepada dia, lapar ni. Dia kata, buasa lapar nasi ni. Tak ada ke nasi-nasi ke berapa mana? Dia tanya berhala. Dia cuba kecek dengan berhala. Ni anak guna bahasa muda, lapar ni. Ejahlah pinggir ruang no. Dia kata ke berhala. Dia kata berhala tu senyap, tak kata gapo. Dia buat kelipah, tidak kelipah lah, tak kelip pun. Tak kata gapo, dia tak jawab. Aku tanya lagi. Aku ni tak ada pakaian baru ni. Builah pakaian baru. Ikutlah pakaian lagu mana pun asal kau baru, seolah begitu. Berhala tu buat terti, tak jawab juga. Maka aku pun mengambil sebuah batu dan aku hentam dia dengan batu sehingga terbalik, jatuh tersungkur. Kalau anak tambah lagi tak bangun-bangun. Rebah. Jadi dia kata, maknanya fitrah dia, bila dia buat gitu, fitrah dia mengatakan bahawa macam mana boleh sembuh. Maknanya dia ni hakikatnya batu seperti batu biasa, cuma beza dia ditebuk, diukir jadi seperti lembaga. Tu ya, tidak lebih daripada tu. Tu. Supaya batu biasa, seperti api kita kata. Cuma bezanya dia diukir jadi macam arca, macam lembaga, begitu saja. Tidak ubah seperti itu. Lepas itulah dia lebih yakin lagi. Walaupun pada waktu ni dia tak ada maklumat tentang Tuhan, tak ada lagi. Cuma dia kata nak sembuh ni akal dia tak boleh terima. Gitu. Baik. Seterusnya Abu Bakar memeluk Islam. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ni kira-kira ringkas lah ni cerita dia ni. Kalau dalam kitab hak tebal itu cerita detail lah. Kehidupan zaman jahiliah lagu mana, peranan dia zaman jahiliah zaman Mekah tu lagu mana. Tu dia sebut semua lah. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahawa Abu Bakar pernah berkata, bukankah aku lebih berhak ke atasnya? Maksudnya khilafah. Bukankah aku orang pertama yang masuk Islam? Bukankah aku adalah pemilik ini? Bukankah aku adalah pemilik ini? Ni cerita dia ni cerita selepas Nabi wafat lah. Bila orang duk berebut di Saqifah Bani Sa'idah tu, di rumah Abu Ayyub tu. Ni kata kita nak buat kita jadi pengganti Nabi, Khalifah Rasulullah. Khalifah Rasulullah mana pengganti Nabi, jadi ketua, pemimpin tertinggi Madinah. Masing-masing tu sebutlah kita lebih ansar, kita lebih gini-gini. Lebih gini-gini tu sebut. Saya nak bakal kata kalau nak kira lagu tu aku lebih lagi. Begitu maksudnya. Sebab apa? Aku mu tahu ke CJ aku tu 0001 keahlian Islam. Tu dia.
Seolah-olah gitulah. Mu nombor berapa? Tu pun tak boleh nak awet dah. Tu. Mana dari segi mula-mula masuk Islam aku? Tu. Aku gini. Dalam Quran sebut aku ni sahabat. Mana kata mana? Tak ada Nabi sebut, Allah sebut sahabat khusus pada orang tertentu kecuali Sayyidina Bakar. Lagu tu lah fil ghar tu qala li sahibi tu. Ketika Nabi berada di gua-gua ke Saur itu. Nak pergi hijrah tu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia kata pada sahabat, guna sahabat, tak ada khilaf. Ahli tafsir bahawa sahabat situ maknanya Sayyidina Bakar. Tak ada khilaf. Bacalah kitab tafsir mana mesti dia kata Sayyidina Bakar. Ada dalam Quran sebut sahib, maksudnya orang lain ada? Tak ada. Tu. Banyaklah kalau sebut kan. Misalnya baik tak apalah mu kata hebat sebagai contoh. Pernah mu jadi imam, Nabi jadi makmum pernah ke tak? Aku 12 waktu. Tu tak boleh gida. Tu saja tak boleh gida. Tapi Sayyidina Bakar sebut gini supaya reda keadaan. Siapa nak perang, nak akak senjata, dah tu nak bal, nak tetok tu berebut, jangan main. Berebut kursi ni berlaku dah mana-mana pun jenis berebut kursi ni. Cuma kursi lagu mana tu? Jenis berebut ni dia berlaku sok mana-mana pun. Syaitan tu lah ada zaman ni pun. Berlaku semua. Sebab tu Sayyidina Bakar sebut tu. Kalau nak kira lebih atas nama peribadi aku lebih lagi. Duk sibuk kita Nabi tak selesai duduk tengah mandi duduk berebut. Tu nak ayatnya syaitan ganggu. Semua tu kalau kita baca sejarah ada pengajaran belaka tu. Bab jawatan ni kena berhati-hati. Orang setinggi mana kadang-kadang dia boleh pena bab jawatan ni. Boleh tahu pena. Ada tasydid mula-mula. Jadi kita jadi peninglah jadi kadang-kadang tidak rasional. Hilang rationality tu kadang-kadang bila jawatan. Sebelum ni nampak warok tapi bila jawatan ni tak boleh. Sebab ada tu syaitan. Tu Abu Sa'id Al-Khudri sebut gitu. Jadi maksud kata-kata Abu Sa'id ni bila Sayyidina Bakar sebut aku mula-mula masuk Islam, tak ada siapa bantah. Nak bantah lagu mana? Mungkin ngerti. Baik. Imam Suyuti rahimahullah berkata, dia kata ada yang mengatakan bahawa orang pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Memang ada orang kata gitu. Ada yang lain pula kata hak mula-mula masuk Islam Khadijah. Pendapat ni semua betul. Kalau kita tanya kita siapa dia mula-mula masuk Islam? Khadijah, betul juga. Siapa dia hak mula-mula masuk Islam? Sayyidina Ali, betul juga. Siapa dia hak mula-mula masuk Islam? Sayyidina Bakar, betul lah kau. Lagu mana? Lagu kau isi bawah tiga-tiga di atas gitu. Kau lagu mana? Ada. Cuba tengok. Sebenarnya hadis-hadis ni perlu dijamakkan. Perlu kita kompromikan hadis ni. Maksud dia kalau di kalangan lelaki dewasa mula-mula masuk Islam Sayyidina Bakar, kalau tidak anak beranak Nabi. Kalau di kalangan orang panggil sirar sahabat kecil Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali masa ni dia umur muda benar dia. Sayyidina Ali ni. Tu. Kalau dari kalangan perempuan tak ada khilaf Khadijah. Lepas tu kalau kita nak kira semua tapi tanpa mengambil kira kedudukan keluarga, memang Khadijah lah. Kan Nabi kelik tu kan, kelik daripada gua tu dah kena peluk ke malaikat tu, lepas tu jumpa dengan siapa? Sepupu Khadijah tu. Nama dia? Tak ingat aku. Berat benar kita tak ingat tu dah. Masa tu mata dia buta, dia kata mu ni akan dihalau oleh masyarakat. Masa masyarakat kamu halau kamu tu, kalau aku ada, aku akan jadi pembela kamu. Sebab tu ulama kata masuk Islam ni, nama dia Waraqah tu, sepupu Khadijah. Waraqah tu dia tua lepas tu, dia ni mahir kitab samawi ni sebelum Quran, dia mahir. Tu memanglah Khadijah lah. Sebab tu kuku mana Khadijah ni lebih lah. Hak tu kalau di kalangan ahli keluarga dia, memang Khadijah. Di kalangan perempuan memang Khadijah. Pada waktu ni Aisyah tak tahu mana lagi. Pada waktu tu memang dalam kitab Syiah dia guna berkebuk ni ni. Moga Khadijah ni moga mak Fatimah tak boleh lah dia kait tu, dia tak boleh, dia jadi pening lalu tu
Betul lah tu. Kalau dari kalangan wanita memang Khadijah lah. Jadi orang pertama yang melakukan jamak ni, ni khilaf lah. Makna orang yang antara hadis yang sebut Sayyidina Ali mula-mula masuk Islam, hadis yang sebut Sayyidina Bakar, hadis sebut Khadijah, antara yang diketahui oleh ulama, mana Imam Abu Hanifah lah yang telah menyelesaikan hadis ni. Orang kata betul-betul lah ke hadis tu. Cuma Khadijah ni dari sudut wanita pertama, Sayyidina Bakar ni dari sudut lelaki hak tidak Bani Hashim, hak pertama, hak dewasa. Kalau di kalangan hak sirar sahabat kecil masih kita kata muda lah, Sayyidina Ali. Sebab itulah Sayyidina Ali ni, kalau kita baca sejarah dia akan datang lah, dia ni antara sahabat Nabi yang cerdik masa kecil lagi, dia ni. Sebab tu ada hadis palsu tu kata, ana madinatul ilm wa aliyum babuha, aku adalah bandar ilmu. Kalau nak masuk ambil ilmu dalam bandar tu, kena masuk melalui Sayyidina Ali, sebab dia pintu bandar itu. Tu hadis tu sebenarnya perawi Syiah. Jangan pakai hadis tu. Sebab tu dulu bila ada seorang ulama tu Madinatul Ilmi di Pondok Tok Kenali, hari ni gegak, hari penutup hari ni, jangan jalan. Kita nak tobik peraya bahasa hari ni, tak tahu ni buat apa dia, tak pergi ke orang kita tu, itu ajar dah, anak duduk kat boleh tak ajar. Nawak lagu mana hadirat, begitulah keadaan. Dia perubahan secara mendadak berlaku gitu. Jadi nawak lagu mana gitulah. Enggak apa dia nak sebut, tak ingat hari ni. Ali dah. Jadi masa nak rasmi, tak ingat apa ni anak tak ada masa tu, cuma untuk guru kita sebutlah. Kita pun bila ngaji dulu untuk guru kita sebut. Sebab Maulana ni anak tak pasti dia ada ke tidak pada hari perasmian mula-mula nak buh Madinatul Ilmi tu di Pondok Tok Kenali tu. Anak tak sebut dah siapa-siapanya. Jadi tiba-tiba hak nak bubuh nama tu seorang ulama besar lah kelas kita. Dia baca hadis tu. Sebab kita nak namakan sekolah ni Madinatul Ilmi kan hadis tu lah. Terkejut Maulana. Tak ke dia ngaji India, dia tak tahu hadis ni. Hadis lebih mesra sini. Hadis ni tak saya lah. Tapi Sayyidina Ali dalam riwayat lain kita akan jumpa akan datang, memang dia ahli ilmu, antara yang pandai baca, pandai menulis masa remaja lagi. Tu tidak dinafikan tu. Sebab tu kalau tengok dalam website Syiah, ada website dia kena beringat. Website dia sebut ana Madinatul Ilmi wa aliyum babwa. Tu website Syiah. Kena tengok dalam Selepas Abu Bakar masuk Islam, dia terus memikul amanah agama di atas bahu dia. Ni dakwah ketika dia panggil era dakwah secara sir, secara rahsia. Bila dia masuk Islam, dia terus memikul amanah sebagai da'i. Dia segera berdakwah, mengajak masyarakat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 6 orang daripada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang memeluk Islam melalui. Jadi 10 orang sahabat, itulah harus sebut dia panggil asyarah mubasyarah bil jannah. Mana 10 orang sahabat yang Nabi sebut dalam satu hadis. Dan bahasa Nabi guna apa? Abu Bakar min ahli jannah, Umar min ahli, semua terang gitu cara bahasa Nabi guna. 6 orang daripada waktu hasil daripada dakwah Sayyidina Bakar. Enggak hadis-hadis 10 orang tu Sayyidina Bakar tu semua orang panggil sahabat-sahabat jadi rujukan belaka tu. As-Siddiq, kalau dalam kitab dulu hak lama dulu memang ana buat senara tu penuh dhabit ni, ana pun tak sempat nak rujuk tu. Hati ana itu semula sebab kitab dulu hak masa ana duk baca di Selangor dulu, kita berhenti bila habis Sayyidina Osman tu, ana balik ke Kelantan ni. Jadi hak tu memang banyaklah catatannya. Jadi nak catat pula ni bahasa berat. Tu. Jadi tu nanti anak-anak itu semulalah. Jadi Sayyidina Bakar As-Siddiq ni akan datang pada hari kiamat
Sedangkan 6 orang sahabat besar itu yang masuk Islam melalui usaha dia tu, hak itulah yang akan memberatkan timbangan dia di hari akhirat. Kerana Nabi dalam hadis ke seorang yang masuk Islam dengan sebab kita pada dah lebih baik daripada dikurniakan unta merah dah tu. Kerana Nabi sebut dah. Gak hak ni orang ni hak mula-mula tahun pertama ni. Gak Sayyidina Bakar ni di kalangan sahabat 70,000 Sayyidina Bakar lah. Sahabat yang paling banyak memerdekakan hamba dan dia Islamkan hamba tu. Setengah-setengah tu bila dia merdeka, setengah tu Islam sebelum merdeka lagi. Dia bebaskan. Sayyidina Bakar, sahabat yang paling banyak memerdekakan hamba, dia lah. Bahkan ramai orang yang telah memeluk Islam melalui dirinya selain 6 orang itu. Sayyidina Bakar ni. Baik. Saja anda sebut sini dia tak sebut Sini ni antara hak dia tak sebut lah. Sayyidina Bakar ni bila dia masuk Islam seorang tu, dia tidak lepas gitu. Dia wihija, kadang-kadang dia bantu, bulan ni dia bayar dengan duit dia. Sebab itulah kita kena tahu Sayyidina Bakar ni habis duit dia habis kot ni ya. Tidak duk habis kos sport ring ke bedak, dia pun habis kot ni ya. Serabut lah duit dia habis kot ni ya. Kita tengok Allah kata parut habis gitu ya duit dia. Bila dia bantu orang miskin, dia bantu dari segi keuangan juga. Tu pelik dia tu. Dia tidak kata bila dia masuk Islam dia biar gitu dah. Demikianlah semestinya seorang pendakwah. Dia memikul kewajipan berdakwah kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia khawatir mereka akan terlena. Dia khawatir mereka akan terkena azab Allah sehingga dia membimbing mereka menuju redha Allah dan syurganya. Begitulah Jadi tajuk seterusnya kita bincang minggu depan insya-Allah. Minggu depan ni kita akan bincang Rasulullah memberi gelaran Atiq. Atiq yakni orang yang dibebaskan daripada neraka. Ini antara gelar yang sama kaya. Ya. Anak lupa nak pernah anak minggu depan. Benda tu siap dah. Benda tu siap dah sebab anak guna untuk kuliah tu, nota tu. Cuma anak nak ambil bahagian tu saja. Anak pun jadi ada keping tu kertas kecil lah. Kertas A4 bagi 2 cukup dah untuk 10 tu. Boleh buat nanda kita ni. Sebagai peringatan kepada kita. Anak pun jadi ada. Nanti anak bagi minggu depan lah. Anak akan photostat tu Mana orang yang ikut sunnah ni dia akan dapat 10 perkara tu. Perkara tu banyak, cuma 10 tu hal besar disebut oleh ulama. Tujuan anak nak photostat saya A4 bagi 2 supaya boleh letak sama dalam kitab ni. Boleh ingat sama setiap kali nak baca kitab ni, boleh nampak selalu. Buat nanda buku lah. Begitu insya-Allah minggu depan minta maaf nak tak teringat tu Okey, kita berhenti setakat tu. Minggu depan kita akan bincang gelaran Sayyidina Bakar zaman jahiliah Atiq. Atiq mana orang yang dibebaskan daripada neraka. Okey, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.